Dafi, oh Dafi, tolong bagi tahu bapak kau, Pak Mail. Kabinet kerajaan Pak Mail sudah tumbang, sudah hancur di Putrajaya. Dafi, oh Dafi, aku kesian tengok bapak kau syok sendiri jadi Perdana Menteri. Untuk makluman Pak Mail, saya ada pengumuman politik paling tergempar untuk anda hari ini. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama kuasa sakti keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa, atas nama perjuangan demokrasi rakyat, atas semangat raja berperlembagaan Malaysia, saya ingin mengumumkan buat kali pertama, Kabinet kerajaan Pak Mail Dajjal penipu itu sudah hancur, sudah tumbang, sudah lingkup di Putrajaya bermula hari ini, 4 Januari 2022. Tahun baru 2022 ini adalah tahun malang, tahun sial untuk Pak Mail dan Kabinet Dajjal penipunya di Putrajaya. Saya akan membongkarkan satu persatu pembohongan penipuan Kabinet Kerajaan Dajjal Pak Mail di Putrajaya yang menjadi pengkhianat petualang yang mensabotaj kerajaan Malaysia di musim tsunami banjir dan musim tsunami COVID dunia. Are you ready Pak Mail untuk ditelanjangkan dan dibogilkan di hadapan Agung, di hadapan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia? Pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Mail, kenapa kamu sengaja tidak memberi bantuan kepada mangsa-mangsa tsunami banjir di hari pertama negara Malaysia dihentam dengan wayang tsunami banjir dunia? Kenapa hari pertama kamu tidak keluarkan semua jentera-jentera kerajaan, kamu tidak arahkan dan tidak turunkan semua petugas-petugas agensi kerajaan Pak Mail untuk menyelesaikan hari pertama krisis tsunami banjir menyerang Selangor, menyerang negeri Pahang, menyerang negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Melaka, Perak. Apakah kamu pengkhianat dan petualang baru di Putrajaya, Pak Mail? Sehingga sanggup mensabotaj kerajaan Malaysia 7 hari 7 malam. Kau tidak buat apa-apa di Putrajaya. Kau tidak deploy semua petugas-petugas penyelamat banjir, sehingga lebih 32 juta rakyat Malaysia sangat marah dengan kerajaan kamu hari ini. Sehingga Agung dan Tun Dr. Mahathir mengkritik secara halus kerajaan kamu. Sehingga hari ini terbongkar akhirnya. Kamu rupa-rupanya ketua pengkhianat, ketua petualang baru di Putrajaya yang mensabotaj rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia di musim banjir tahun 2021 dan tahun 2022. Ini antara punca utama kenapa menteri-menteri kabinet kerajaan Dajjal penipu kamu hancur sekelip mata di Putrajaya. Kalau Perdana Menteri dah sengaja nak bunuh rakyat dia di musim tsunami banjir,
di musim COVID, kalau Perdana Menteri dia dah sengaja tak nak deploy petugas-petugas penyelamat banjir di peringkat pusat untuk selamatkan rakyat di seluruh negeri-negeri yang diserang tsunami banjir, maka ini adalah salah Pak Mail. Ini adalah pengkhianatan, penipuan yang cukup-cukup dahsyat yang wajib diketahui oleh rakyat. Apa agenda peribadi kamu sebenarnya, Pak Mail, bersama kabinet kamu di Putrajaya? Sepatutnya topeng politik sebenar kamu ini tidak kantoi, tetapi kamu sendiri mengkantoikannya. Baru 4 bulan, baru 3 bulan kamu jadi Perdana Menteri, Pak Mail. Sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat menggemparkan. Pak Mail kantoi jadi pengkhianat dan petualang mensabotaj kerajaan Malaysia sehingga ramai nyawa yang mati terkorban sia-sia. Berpuluh-puluh ribu mangsa tsunami banjir 7 hari tidak ditolong oleh kerajaan Pak Mail di Putrajaya. Pak Mail, kamu bukan sahaja jadi Perdana Menteri untuk di kawasan Bera, Pahang. Kawasan kamu pun kamu tak boleh selamatkan di Pahang sampai hari ini. Kamu juga adalah Perdana Menteri untuk negeri-negeri yang diperintah oleh Kerajaan UMNO, oleh Kerajaan Perikatan Nasional, oleh Kerajaan Pakatan Harapan, oleh mana-mana kerajaan yang ada, termasuk Kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu. Kamu adalah ketua keluarga Malaysia untuk menjaga nyawa rakyat Malaysia, Pak Mail. Kamu diamanahkan oleh Agung, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia untuk mentadbir seluruh negara ini. Kamu adalah Perdana Menteri untuk seluruh negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia. Jangan cuba untuk bermain wayang tsunami banjir, Pak Mail. Kamu memang kantoi mensabotaj kerajaan Malaysia dan kamu dianggap sebagai musuh kepada rakyat dan negara hari ini. Sebab itu kamu dipecat sebagai Perdana Menteri dan hari ini kamu syok sendiri menjadi Perdana Menteri. Kau nak ugut menteri-menteri kau, timbalan-timbalan menteri kau membuat rombakan kabinet. Ini sangat-sangat lawak dan melucukan, Pak Mail. Saya ingin terus terang sebagai kingmaker generasi baru dalam game real politik kita ini, Pak Mail. Ketahuilah, Pak Mail, bukan sahaja menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri dalam kabinet kerajaan Dajjal kamu akan ditukar atau digugurkan. Perdana Menteri di Putrajaya sebenarnya sudah digugurkan. Kerajaan Pak Mail sudah tumbang, Pak Cik Makcik Oto Arung. Malaysia sudah tidak ada kerajaan. Malaysia sudah tidak ada Perdana Menteri. Malaysia sudah tidak ada menteri dan timbalan menteri. Kerana semua ini dianggap sebagai kumpulan Dajjal Yahudi penipu di tanah Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Apalagi Pak Mail nak boleh buat? Pak Mail nak gugurkan siapa? Ada ramai menteri-menteri UMNO yang cukup Dajjal Yahudi penipu dia. Cukup dahsyat. Mengalahkan Yahudi Israel. Dia punya penipu. Saya bagi contoh. Kes terbaru. Orang-orang Islam, orang-orang Melayu di tanah negara Islam ini bernama Malaysia mempertikaikan, mempersoalkan dan menghentam Menteri Kesihatan, Menteri UMNO, KJ, orang kamu Pak Mail, apabila membuat satu dasar dan polisi yang menindas dan menipu orang-orang Islam. Apakah dasar dan polisi itu? Kenapa Pak Mail dan KJ bersama kerajaan UMNO melarang orang-orang Islam untuk mengerjakan umrah di Mekah dan Madinah, Arab Saudi? Kenapa dan mengapa? KJ secara diktator, secara zalim
menghalang kebebasan beragama orang-orang Islam dalam Malaysia musim Covid. Sehingga orang Islam marah, dihalang untuk beribadah di rumah Allah, di Kaabah. Ini sangat-sangat menghairankan pakcik makcik Oto Arum. Ini yang membuktikan kabinet kerajaan Dajjal Yahudi Pak Mail sudah hancur di Putrajaya. KJ, kamu antara menteri yang paling dibenci oleh orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra, orang-orang Islam, orang Cina, orang India. Kenapa? Cukup dahsyat kamu punya penipuan bersama Pak Mail. Dulu, kami menyokong kerajaan untuk menerima vaksin 2 dos vaksin. Kami menyokong usaha kerajaan, usaha WHO, usaha seluruh dunia untuk kita mengatasi krisis tsunami Covid. KJ, Pak Mail berjanji, kalau rakyat Malaysia terima 2 dos vaksin, kami dapat pasport vaksin yang lengkap. Kami boleh menikmati apa sahaja kelebihan dan kebebasan. Tetapi kini KJ mengencing dan memberak kepala rakyat Pak Mail. KJ kata, mana-mana rakyat yang ada 2 dos vaksin boleh mengerjakan umrah, boleh keluar negara untuk beribadah di kota Mekah, kota Madinah. Tetapi akhirnya orang-orang Islam diperbodohkan, ditipu oleh kabinet kerajaan Yahudi Pak Mail laknatullah. Rakyat Malaysia boleh melancong ke London, ke New York, Amerika Syarikat, ke negara-negara Eropah, ke Paris, Perancis, boleh melancong ke mana-mana negara yang mereka mahu. Tetapi orang Islam dalam Malaysia, orang Melayu, orang Bumiputra tidak boleh buat ibadah umrah sehingga syarikat-syarikat Melayu rugi berbilion-bilion ringgit untuk menghantar umat Islam beribadah umrah. Bagi Pak Mail dan KJ, beribadah kepada Allah musim Covid, kita akan mati kena Covid. Tapi kalau kita melancong ke negara-negara kafir, ke negara-negara Yahudi, negara barat, kita tak mati kena Covid. Apakah ini logik Pak Mail? Apakah ini logik KJ? Kamu semua cross the red line. Kamu melanggar sensitiviti orang Melayu, orang Islam di negara Malaysia ini. Very, very disgusting. Very, very shocking. Sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat mengejutkan. Kabinet Yahudi Pak Mail laknatullah penipu ini memang memperbodohkan orang Melayu Islam di negara ini. Ini rekod Menteri UMNO punya low standard. The worst minister musim Covid adalah kamu, KJ. Saya terus terang. Kau tipu macam-macam. Kau cakap vaksin Sinovac tidak berkesan 2 dos untuk mengatasi varian Omicron. Tetapi akhirnya, berdasarkan laporan saintis di seluruh dunia, vaksin Sinovac boleh mengatasi varian Omicron jika kami rakyat Malaysia diserang oleh varian Omicron itu. Maka persoalan saya sebagai penganalisis politik bebas, kenapa KJ yang tidak ada kepakaran dalam bidang kesihatan, dalam bidang kedoktoran atau bidang vaksin, menipu rakyat Malaysia tentang vaksin Sinovac ini tidak berkesan. Kamu sendiri membeli vaksin Sinovac itu, KJ. Kamu sendiri kata kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia 1 tahun lalu, Sinovac boleh membasmi apa sahaja varian COVID dalam dunia ini. Tetapi hari ini kamu tukar skrip.
Adakah kamu buat bisnes vaksin untuk keuntungan peribadi kamu? KJ, Pak Mail? Oi, Menteri Kabinet Yahudi Dajjal perompak penipu. Lepas tu, kau tambah lagi, kau tipu lagi. Ini antara vaksin yang terbaik di dunia. Vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca. Tiba-tiba kau cakap dua vaksin ini pun tak berkesan untuk mengatasi Omicron. Dan kau paksa orang untuk ambil lagi vaksin ketiga, vaksin keempat. Ini membuatkan rakyat Malaysia marah. Pemikiran rakyat Malaysia ni bukan pemikiran Yahudi Dajjal tau, KJ, Pak Mail. Tak sama dengan pemikiran orang Singapura, orang Indonesia, orang Filipina, Thailand, orang Amerika Syarikat pun. Kerajaan paling berkuasa di dunia, Kerajaan Israel di Amerika Syarikat di era Joe Biden, tak boleh wajibkan vaksin di Amerika Syarikat maupun booster vaksin di Amerika Syarikat. Tetapi kamu KJ bersama Pak Mail berlagak macam Raja Dajjal dalam Malaysia. Mengugut rakyat. Ui, ugut bunuh, ugut nak hancurkan. Ini memang Menteri Dajjal yang gila, Pak Cik Makcik Oto Arun. Sebab itu Pak Mail hancur di Putrajaya dalam masa 4 bulan sahaja. Sebab itu Kabinet Kerajaan Dajjal Pak Mail hancur bermula hari ini. Ini bukti kegagalan kamu yang mana kamu kantoi menipu dan berbohong di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Pak Mail, OKJ. Macam mana seorang ahli parlimen yang tidak ada kepakaran secara saintifik dalam bidang kesihatan boleh dilantik sebagai Menteri Kesihatan? KJ ini bidang latar belakangnya adalah bidang sains politik. KJ bukan doktor, Pak Cik Makcik Oto Arun. Dia menipu pasal semua vaksin. Paling sadis, paling mengerikan. KJ kata tahun lalu tak wajib untuk ambil booster. KJ menyebarkan berita-berita palsu setiap hari. Dia kata Omicron akan merebak meluas dalam Malaysia. Omicron ini sangat bahaya. Rakyat wajib cucuk booster. Maka kena maki lagilah kau Pak Mail dengan Kabinet Kerajaan Yahudi Pak Mail di Putrajaya. Kerana Menteri Kesihatan KJ ini yang terlampau bodoh kantoi menipu rakyat. Kami rakyat tidak ada masalah untuk terima vaksin ini. Wahai seluruh dunia, kami hormati kerajaan, tetapi apabila Menteri Kesihatan ini banyak kali menipu, orang nak beribadah di Kaabah, di kota Madinah, di kota Mekah pun tak boleh. Lepas tu dia cakap pusing-pusing, tipu-tipu macam gasing, berbelit-belit dia punya lidah macam ular. Dia cakap okey rakyat hanya boleh terima 2 dos vaksin, tiba-tiba jadi 3 dos, tiba-tiba tertambah 4 dos. KJ menipu rakyat. Dia nak ugut rakyat. Kalau tak ambil 3 dos, tak ambil 4 dos, semua vaksin dihapuskan. Ini namanya zalim Pak Mail. Ini namanya menipu KJ. Ini namanya kerajaan Yahudi penipu versi Malaysia. Sebab itu kabinet kau sudah hancur. Kau tak payah rombak kabinet kau. Kau tak payah tukar menteri, tak perlu gugurkan menteri. Perdana Menteri sudah digugurkan di Putrajaya oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Aku terus terang. Depan Pak Mail, depan KJ. Kedua-dua kamu ini antara tok dalang menipu pasal vaksin musim Covid. Angka Covid dalam Malaysia semakin rendah. Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham selaku Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan mengumumkan semalam angka Covid lebih 2,000 kes. Tapi KJ cakap Omicron sangat bahaya, akan menyerang negara Malaysia. Kenapa KJ cuba menakut-nakutkan rakyat? Negara Malaysia antara negara top 1 di dunia, paling cepat rakyatnya terima 2 dos vaksin. Negara Malaysia sepatutnya sudah tidak ada masalah Covid, Pak Cik Makcik Oto Arun. WHO menyatakan 2022 ini adalah pengakhiran kepada krisis Covid. Tetapi KJ, papet Dajjal Yahudi di Putrajaya ini, cuba untuk memperbodohkan dan menipu orang-orang Melayu, orang-orang Islam, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawak yang dalam Malaysia. Kenapa kau nak kambing hitamkan rakyat sebagai bahan eksperimen tikus putih kepada segala vaksin-vaksin 3
3 vaksin dos, 4 dos vaksin ini. KJ, Pak Mail perlu jawab. Kami semua terima vaksin, tak ada masalah. Kami tak kena pun COVID. Pak Mail, KJ, kenapa kamu paksa kami untuk terima beratus-ratus dos vaksin COVID? Kau nak bunuh rakyat kami, Pak Mail, KJ? Hah? Apa agenda politik peribadi kamu? Wahai kabinet kerajaan Yahudi laknatullah Pak Mail di Putrajaya. Jangan sampai rahsia kamu ni aku bogilkan depan lebih 32 juta rakyat. Negara Malaysia ini bukan negara Yahudi, Pak Mail, KJ. Negara Malaysia adalah negara Islam yang merdeka dan berdaulat, yang diperintah oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sejak merdeka. Itu masalah besar, Pak Mail. Ramai rakyat Malaysia minta KJ ini digugurkan, ditukar ganti. Sebab dia memang menteri membunuh rakyat musim COVID. Kau, Pak Mail, bunuh rakyat musim banjir. 2 kali 5 lah kamu. Ketiga, menteri-menteri kabinet Dajjal sibuk merompak, mencuri, melancong keluar negara, sehingga kebajikan rakyat dan hal ehwal pentadbiran negara kucar kacir di Putrajaya. Menteri-menteri UMNO semuanya tak berfungsi. Menteri-menteri kerajaan Pak Mail hanya tahu sibuk mana projek-projek bilion-bilion, ratusan jutaan ringgit yang mahu dirompak. Ini masalah kabinet kerajaan Yahudi laknatullah Pak Mail di Putrajaya. Kamu sibuk nak rompak duit KWSP rakyat, sibuk nak rompak duit pencen rakyat, sibuk nak rompak duit perkeso rakyat, sibuk nak rompak semua duit simpanan rakyat dalam negara ini. Ini kamu punya kerajaan Yahudi laknatullah Pak Mail. Sehingga mangsa banjir, mangsa COVID, rakyat yang semakin miskin di musim COVID, kamu tak nak tolong. KWSP itu ditubuhkan untuk membantu rakyat Malaysia, Pak Mail. Oh, Pak Cik Zafrul, oh kerajaan kabinet Yahudi laknatullah di Putrajaya. Tetapi KWSP itu dijadikan pusat untuk merompak duit gaji rakyat secara sistematik hari ini. Apabila Pak Mail dan Pak Cik Zafrul berkeras dan berdegil untuk tidak mahu meluluskan RM10,000 duit KWSP itu, bermaksud mereka merompak duit KWSP rakyat. It's very logic, it's very simple to understand. This kind of game, kabinet perompak Yahudi di Putrajaya, era pentadbiran Pak Mail. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Pak Mail, Pak Cik Zafrul bersama CEO KWSP menipu pasal akta KWSP. Dalam akta KWSP, pencarum-pencarum KWSP boleh menuntut duit mereka semula untuk rumah, untuk pendidikan anak-anak mereka, untuk rawatan kesihatan mereka. Berpuluh-puluh ribu mangsa banjir mahu membaiki rumah mereka, mahu membiayai pendidikan anak-anak mereka bagi tahun 2022, mahu merawat masalah kesihatan mereka kerana krisis banjir dan krisis COVID bagi tahun 2022. Mengikut akta KWSP, 3 ciri utama yang dituntut oleh rakyat memenuhi akta KWSP. Kenapa Pak Mail dan Pak Cik Zafrul melanggar akta KWSP, termasuk CEO KWSP, cuba untuk menipu pasal undang-undang di hadapan berpuluh-puluh juta ahli KWSP. Saya ingin terus terang kepada orang-orang Melayu, orang-orang Bumi Putra, China, India yang menjadi mangsa banjir di seluruh negara. Kamu ada hak di sisi undang-undang di bawah akta KWSP untuk menuntut semula duit caruman KWSP lebih RM10,000, lebih RM20,000. Atas alasan justifikasi membaiki rumah, pembiayaan pendidikan dan rawatan kesihatan.
Kenapa Pak Mail dan Pak Cik Zafrul dan kabinet kerajaan Yahudi penyamun di Putrajaya cuba untuk memutarbelitkan dan menipu pasal Akta KWSP ini? Pak Mail, kalau nak dibandingkan kau dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagai langit dan bumi. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah rompak 1 sen pun duit KWSP rakyat, Pak Mail. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat berani untuk meluluskan caruman duit KWSP rakyat lebih RM70,000 sepanjang pentadbiran Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang amat disayangi oleh rakyatnya itu. Untuk membuktikan kerajaan itu perompak ataupun tidak, kerajaan itu akan meluluskan duit KWSP rakyat di musim darurat bencana COVID dan bencana banjir. Apa-apa sahaja masalah rakyat diluluskan dengan sangat cepat. Tan Sri Muhyiddin Yassin tanpa dijangka oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia, musim total lockdown PKP 1.0, Tan Sri Muhyiddin Yassin menggagaskan buat kali pertama dalam sejarah Malaysia, membenarkan rakyat Malaysia untuk mengeluarkan duit KWSP mereka walaupun rakyat tidak minta, dan akhirnya rakyat memuji Tan Sri Muhyiddin Yassin sampai sekarang, sampai mati nama Tan Sri Muhyiddin Yassin harum semerbak bunga. Memang dia Perdana Menteri berjiwa rakyat. Itu beza kau, Pak Mail, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini Pak Mail buat apa? Pak Mail bersama kerajaan UMNO Dajjal di Putrajaya main wayang politik, kencing kepala orang-orang Melayu, kencing kepala orang-orang UMNO, sengaja tidak mahu luluskan duit KWSP. Kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah merompak duit KWSP kita, Pak Cik Mak Cik Oto Aru. Sebab itu sepanjang Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional, RM70,000 lebih duit KWSP diserahkan kepada setiap ahli KWSP secara maksimum di musim PKP 1.0, PKP 2.0 dan PKP 3.0. Kebenaran memang terlalu pahit. Sebab itu kabinet kerajaan Pak Mail dilabel oleh rakyat sebagai kabinet kerajaan Yahudi perompak versi Malaysia di Putrajaya. Ini namanya kerajaan pengkhianat, penipu. Saya nak bagi tahu dengan Pak Mail, dengan Pak Cik Zafrul. Kau nak bunuh orang Melayu, orang Islam, macam mana kerajaan Yahudi Israel itu membunuh orang-orang Islam di Palestin? Kau langkah dulu mayat saya ni. Kau jangan tindas orang-orang Melayu depan saya. Kau jangan tindas orang Bumiputera, orang Cina, orang India, rakyat Malaysia, orang Sabahan, orang Sarawakian depan mata saya, Pak Mail, Pak Cik Zafrul. Memang akan ada yang hancur dan mati sia-sia di Putrajaya. Kerana suara keramat rakyat ini tidak takut untuk mati dalam percaturan real politik dunia ini. Pak Mail, Pak Cik Zafrul, selain daripada KJ, Menteri Dajjal musim COVID ni yang menindas, mengugut, menipu rakyat Malaysia pasal vaksin, kamu Pak Mail dan Pak Cik Zafrul, dosa-dosa besar kamu ini merompak duit KWSP rakyat, menipu pasal Akta KWSP, memberi 1001 alasan yang sangat-sangat bodoh. Ini antara punca utama kenapa kabinet kerajaan Pak Mail sudah tumbang hari ini, Pak Cik Mak Cik Oto Aru. Seterusnya, menteri-menteri termasuk Perdana Menteri main wayang tolong rakyat musim banjir. Lepas 7 hari surut banjir di seluruh negara Malaysia, barulah kamu semua main wayang, tangkap video, tangkap gambar. Tak kiralah ahli-ahli parlimen kerajaan kah, ahli-ahli parlimen pembangkang. 2 kali 5 sama. Semasa hari pertama banjir menyerang rakyat Malaysia, ada yang mati lemas, rumahnya hancur. Tidak ada satu orang pun ahli parlimen kerajaan ataupun pembangkang cepat-cepat tolong rakyat. Ini masalah kerajaan Pak Mail. Ini masalah kabinet kerajaan Yahudi Pak Mail yang sudah tumbang hari ini. Ada yang main wayang nak bersihkan tai cicak. Ada yang main wayang merasmikan bantuan bencana banjir. Ada yang main wayang bergambar-gambar makan tai banjir. Ada yang main wayang sampai tengah-tengah malam buta tolong mangsa banjir selepas 7 hari. Baru nak tolong rakyat. Jadi perkara ini membangkitkan kemarahan rakyat.
Kau buat-buat bodoh pasal masalah banjir, masalah COVID. Sudahlah rakyat tu tertekan dengan tsunami banjir, KJ dia tambah lagi masalah rakyat. Nak buat akta, denda rakyat RM20,000 kalau langgar SOP COVID. Denda syarikat-syarikat dalam Malaysia ni RM100 juta atau RM1 juta kalau langgar SOP. Gila ke apa ini? Kerajaan Yahudi Pak Mail ni di Putrajaya. Lepas tu KJ ni hari-hari ugut rakyat pasal mesti ambil booster vaksin. Vaksin ketiga, vaksin keempat. Kalau tak, semua keistimewaan ditarik balik. Ini namanya kabinet keluarga Yahudi penipu perompak di Putrajaya. Kuat betul kerajaan Pak Mail dan kabinet yang mengugut rakyat. Kerajaan apa ni? Kerajaan UMNO, Pakcik Makcik Oto Arum. Pergaduhan antara parti UMNO dan parti Bersatu di Putrajaya, antara punca utama. Kabinet Pak Mail hancur hari ini. Pergaduhan antara PAS dan UMNO, antara punca utama. Pak Mail tumbang di Putrajaya dan kerajaan Pak Mail terkubur di Putrajaya. Bolehlah gali lubang kubur di negara haram Israel lepas ni. Pasang batu nisan ramai-ramai. Pemimpin pengkhianat macam kamu ni tak layak dikuburkan di tanah Malaysia yang berdaulat. Jadi Pak Mail, kau tak payah main wayang nak ugut menteri kau, timbalan menteri kau. Menteri-menteri kau, timbalan menteri kau semuanya hancur, buruk, dibenci oleh rakyat sebab Perdana Menteri dia lembab, bahalul, tak tahu buat kerja, tak tahu mentadbir negara. Betul kata tu Dr. Mahathir, memang kau tak ada pengalaman untuk jadi Perdana Menteri, Pak Mail. Betul kata Tan Sri Rafidah Aziz, hari ini Tan Sri Rafidah Aziz menghentam kabinet kerajaan Yahudi Pak Mail lagi. Kata Tan Sri Rafidah Aziz, kamu ni, Pak Mail dengan kabinet kamu adalah kerajaan buta, pekak, bisu, tuli. Modus operandi kamu buat-buat tak tahu masalah rakyat, masalah negara. Sebab itu kamu mensabotaj kerajaan Malaysia, habis kau dihentam secara halus oleh Agong, oleh tu Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Tan Sri Rafidah Aziz, oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Pak Mail, mangsa-mangsa tsunami banjir di Johor sangat teruk, Pak Mail. Menteri-menteri kamu tak ada turun tolong bangsa Johor. Kenapa, Pak Mail? Kamu sibuk buat mesyuarat dalam keadaan rakyat mati lemas, rumah mereka hancur, kena serangan tsunami banjir. Di Negeri Sembilan hancur. Kenapa kau goyang kaki buat mesyuarat di Putrajaya, Pak Mail, dengan kabinet kerajaan Yahudi laknatullah kau? Sebab itu kabinet kau ni sudah hancur. Kau syok sendiri jadi Perdana Menteri. Menteri-menteri kau ni, aku rasa akan gulingkan kau tak lama lagi. Aku bagi tahu dengan kau, Pak Mail. Ahli-ahli parlimen kerajaan di belakang kau, menteri-menteri, timbalan menteri di belakang kau, akan tumbangkan kau tak lama lagi. Kau jangan ugut menteri-menteri kau. Kau yang paling bermasalah dalam kabinet kerajaan Yahudi kau, Pak Mail. Ini adalah kabinet yang paling teruk dalam sejarah pentadbiran negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini memang scripted. Ini memang sengaja kau buat. Kau nak kambing hitamkan tu Dr. Mahathir kah, Pak Mail? Kau nak kambing hitamkan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kau nak kambing hitamkan Agong dan Raja-Raja? Hati-hati, Pak Mail. Aku terus terang dengan kau. Kingmaker, tangan-tangan kat politik ni kau tak boleh kambing hitamkan. Sebab itu kabinet kau hancur hari ini. Bukan tu Dr. Mahathir, bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Tan Sri Rafidah, bukan Agong Raja-Raja, bukan Jufazli Syahmad yang disalahkan oleh rakyat. Kau, Pak Mail, dengan kabinet kerajaan Yahudi pengkhianat petualang kau di Putrajaya.
Mana bantuan RM61.000? Mana bantuan RM10.000 yang kau uar-uarkan bersama Pak Cik Zafrul? Mana bantuan untuk rumah-rumah mangsa banjir? Pak Mail, sepatutnya kau sebagai Perdana Menteri bersama Menteri Perompak KWSP Pak Cik Zafrul itu menghapuskan semua hutang-hutang rumah, hutang-hutang kereta mangsa tsunami banjir. Sepatutnya kau bagi rumah, kau bagi tanah atau rumah PPRT kepada mangsa-mangsa banjir yang sudah hancur rumahnya. Tapi benda ni kau tak nak buat. Kau suruh rakyat untuk berhutang dengan bank-bank Yahudi di belakang kau, Pak Mail, Pak Cik Zafrul. Kantoi habis. Memang hancur ini kali telanjang bulat kau punya kabinet kerajaan Yahudi. Pengkhianat dan petualang kepada rakyat Malaysia tercinta ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak pernah arahkan rakyat untuk pinjam dengan bank, Pak Mail. Tun Dr. Mahathir tak pernah arahkan rakyat untuk pinjam dengan mana-mana bank Yahudi dalam negara Malaysia ini. Tapi kau sama dengan macam bosku Najib. Pandai berhutang. Kau sama dengan Pak Cik Zafrul. Bersama bosku Najib penyamun Wan Indibi sebab kamu satu geng. Kamu nak paksa rakyat dan negara ini berhutang di musim banjir, di musim Covid. Supaya kedaulatan negara boleh dilelong, boleh dijual di peta dunia ini. Pak Mail, jangan terlampau ketara. Kau punya pengkhianatan, kau punya petualang ni. Kantoi habis. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai puppet politik Yahudi di Putrajaya menghancurkan rakyat dan negara Malaysia dengan hutang-hutang bank ini, kau yang akan hancur dengan kabinet kau yang sudah tumbang hari ini, Pak Maya. So macam mana? Kau nak bunuh aku? Kau nak bom sifu aku? Kau nak culik aku? Silakan. Saya sebagai kingmaker generasi baru di tanah Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, saya tak takut mati dan bertumpah darah bersama lebih 32 juta rakyat Malaysia yang kau sengaja bunuh di musim banjir dan musim Covid ini. Pak Mail, KJ, Pak Cik Zafrul, kabinet kerajaan Yahudi UMNO laknatullah. Hutang negara hari ini trilion-trilion ringgit, Pak Mail, Pak Cik Zafrul. Hutang 1MDB yang mana 1MDB dirompak oleh bosku Najib, bosku Rosmah, terus dibayar oleh lebih 32 juta rakyat. Duit KWSP rakyat dirompak oleh UMNO sampai sekarang, Pak Mail. Kenapa Pak Mail terus menindas rakyat? Kenapa Pak Cik Zafrul terus membunuh rakyat dengan cara memaksa rakyat berhutang dengan bank-bank dalam dunia ini? Akhir kata, Pak Mail, kau bukan Perdana Menteri lagi di Malaysia. Kau tak perlu buat rombakan nak tukar menteri di Putrajaya. Kabinet kerajaan Yahudi Pak Mail itu sudah dihancurkan oleh tangan-tangan guide politik Malaysia bermula hari ini. Atas nama kedaulatan dan kemerdekaan negara Islam bernama Malaysia tercinta ini. Kamu, Pak Mail, masuk perangkap dan akhirnya kamu menghancurkan sendiri legasi politik dan legasi kerajaan Yahudi laknatullah di Putrajaya itu. Tolong minta maaf di hadapan Agung, di hadapan Raja-Raja, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Pak Mail, game is over, bosku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat di tanah Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Dafi, Dafi, kau suruhlah bapak kau tu berehat. Sebab bapak kau dengan kabinet kerajaan Yahudi dia sudah hancur di Putrajaya. Game is over, bosku. Terima kasih.